syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni sambung lagi kita kuliah tadabbur ayat 30 ayat 219 ke surat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya itu terdapat dosa yang besar dan manfaat kepada manusia, akan tetapi dosa kedua-duanya itu lebih besar lagi daripada manfaatnya. Jadi ayat yang kita baca ni, yas'alunak, mereka bertanya kepada engkau. Jadi start daripada kita baca dalam juzuk yang kedua ni, yas'alunaka ni adalah yas'alunaka yang ketiga, yas'alunaka yang ketiga. Yas'alunaka yang pertama tu yas'alunaka 'anil ahillah. Itu pada ayat yang ke-189. Kemudian mari pula ayat yang ke-215, kemudian 217, yang keempat, yang kedua, tiga, mari pula ni yang keempat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi soalan-soalan ni tidak dinyatakan kepada kita siapakah yang bertanya. Ada juga yang kata yang tanya ni sahabat, sebab sahabat ni dia tak banyak kerana mereka hanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Tetapi pendapat tu boleh dijawab dengan mengatakan bahawa kalau tengok dari segi sibak ayat ni, konteks ayat ni, pertanyaan ni dia semacam satu bersoal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ada sesuatu di sebalik pertanyaan ni. Macam kita tengok yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau itu tentang bulan yang diharamkan peperangan padanya. Jadi seolah-olah pertanyaan itu nak elak daripada pergi berjihad, pergi perang. Sebab mereka tu tahu hukum perang pada bulan-bulan haram itu, kalau peperangan itu dimulakan oleh orang kafir maka harus boleh. Jadi persoalan sebenarnya adalah mereka tu tak suka. Sebab itulah kalau kita tengok pada ayat 216 tu, wa huwa kurhul lakum, kalau kamu tidak suka. Jadi soalan tu macam minta rukhsah, tak payah perang lah kalau boleh haram. Jadi mereka seolah-olah minta kelonggaran. Kemudian kalau kita tengok pula kepada cara jawab, kalau kita tengok ayat ni, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima, katakanlah. Jadi qul tu biasanya dia mari dalam uslub, dia panggil uslub jidal. Dan Allah Taala ajar kepada Nabi supaya jawab pertanyaan mereka. Jadi itu macam berhujah dengan mereka. Jadi arak yang kamu tanya tu dan juga judi, kamu kena kata gini. Maknanya Allah Taala ajar kepada Nabi, dia panggil uslubut talqin. Nabi kena kata uslubul talqin, Nabi kena kata gini, maknanya sebagai jawapan kepada mereka. Jadi jawapan itu sebagai satu bentuk jidal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam soalan-soalan ni, jawapan yang diberikan oleh Allah SWT supaya Nabi talqin kepada mereka, Nabi bacakan kepada mereka, dia ada unsur panggil muqaranah, perbandingan. Yang mana benda-benda ni dalam istilah Maulana Hussein Ali, dia kata ni masalah-masalah zul wajhain.
Masalah ada dua sudut. Sudut baik, sudut tak molek. Jadi nak daripada orang beriman ni dan juga mana-mana individu supaya tengok fikir molek, timbang molek, muqaranah, cuba banding tentang satu benda tu dia ada, kita kena timbang antara maslahah dengan mafsadah, kebaikan dan keburukan. Macam kita tengok dalam ayat 217 kemarin, dah. Perang pada bulan haram itu berat, tetapi lebih berat daripada tu gapo? Itu perbuatan menindas orang-orang beriman, menyekat orang daripada beriman kepada Allah Ta'ala, usaha-usaha untuk memurtadkan orang-orang beriman. Hal ni lebih besar lagi. Mana kamu timbang sendirilah, nak jaga bulan haram ke ataupun nak jaga akidah umat Islam yang lain, kamu timbang. Jadi sebab itulah soalan-soalan lagu ni lebih munasabah kita kata mari daripada orang yang lemah iman. Orang-orang yang lemah iman ni yang dihasut oleh syaitan, orang-orang munafik, oleh orang-orang Yahudi. Dia cuba soal. Sebab macam dalam surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau itu tentang ruh. Jadi soalan tentang ruh ni adalah soalan yang telah diarahkan oleh orang Yahudi supaya orang beriman tanya pada Nabi. Ataupun orang Yahudi itu sendiri mari nak uji adakah Muhammad ni Nabi dari Allah Ta'ala. Jadi mereka tanya tentang ruh. Sebab kalau Nabi dia tak akan jawab. Jadi siapa yang bertanya tu? Cuma hak penting kepada kita sekarang ni adalah benda hak terkandung dalam pertanyaan ni. Cuma penting jugalah kita tengok siapakah yang bertanya. Jadi soalan-soalan yang ditanya ni maknanya benda ia ada dua sudut. Yang mana orang beriman kena timbang molek. Jadi pertanyaan tentang khamar, arak dan juga judi. Jadi dalam masyarakat umat muslimah, benda-benda seperti arak dan judi ni sesekali tidak boleh dijadikan, kita kata benda yang boleh ada, tak patut ada. Dan dari segi kalau kita baca lepas pada ni, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau itu apakah yang nak dibelanjakan. Sebab orang Arab ni dia murah, dia kemurahan hati mereka tu, mereka dalam bab arak ni, dalam bab benda-benda tak molek ni mereka bermurah hati. Kalau lah ni pun lagu tu juga, olah rokok habis tawar rokok dah. Padahal rokok tu mahal lah, tapi bermurah hati. Jadi bermurah hati pada benda tak sepatutnya. Begitu juga seolah-olah dikaitkan kepada kita di sini, nak infak hasil judi boleh ke tidak? Sebab nak belanja di jalan Allah Ta'ala, nak infak dengan judi boleh ke tidak? Jadi soalan-soalan seperti ni sebenarnya jelas jawapan dia tu, tetapi ditanya tu dengan ada maksud tertentu. Jadi Allah SWT suruh Nabi jawab. Memanglah dari segi arak tu sendiri ada molek, ada tak molek. Maknanya kalau buah anggur lebih-lebih dah bolehlah pergi awak arak, buah tamar lebih-lebih, pergi awak arak, jadi tak bazir. Jadi benda tu ada manfaat. Kalau orang tu nak bius, kata dia, dia boleh guna arak contoh, tak khabar. Tetapi Allah Ta'ala kata dosa kedua-duanya itu lebih besar. Sebab apa? Sebab dia banyak perkara lah. Bila dalam keadaan tak khabar, kemudian judi itu boleh menyebabkan seseorang itu menggadaikan anak isteri dia sebab nak bayar hutang. Kalau dah jadi tahid judi ni, dah habis dia kutip untuk taruh, dia gadaikan, dia jadikan barang taruhan. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af, mereka bertanya kepada engkau apakah benda yang patut dibelanjakan, maka Allah Ta'ala kata qul, katakanlah, mana apa-apa ia lebih, apa-apa ia ma tatibu bihi anfusukum, anfusuhum, iaitu apa-apa yang kamu dapat berikan dengan rela hati. Ada beberapa tafsir lah tentang afwa ni.
Benda hak lebih daripada keperluan kamu pun boleh juga. Mana kalau ada lebih-lebih tu bolehlah nak diinfakkan di jalan Allah Taala. Jadi sebelah tu kita tengok ada dah soalan tentang infak ni. Jadi bapa tanya ni, boleh tanya. Sebab itulah kita kata kedudukan infak tu benda yang dituntut dalam syarak, tak payah tanya dah, beri saja. Jadi soalan tanya ni dia kadang-kadang seolah-olah nak melepaskan diri, nak beri alasan untuk tidak membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala. Ataupun kita boleh kata pertanyaan ni dia mari daripada orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin yang mana mereka ni dihasut oleh setengah pihak. Teragi tanyalah Nabi tu, tak kiralah nak minta daripada kita infak, kita miskin, tak cukup. Jadi tak kiralah nak minta daripada kami ni yang mana harta tak berapa cukup, kesempitan hidup. Jadi tak kiralah kami kena infak juga. Jadi soalan tu macam soalan yang mempersoalkan kedudukan infak. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, hak mana ada pitih lebih, infak lah. Tak payah kecek banyak. Kalau kita perbelanjaan kita tu memerlukan kepada duit yang lebih dah, sehingga tidak mencukupi dengan pendapatan yang kita dapat, tak payah infak. Infak untuk anak bini je. Ada pun untuk fi sabilillah tu, oleh kerana kamu tidak berkemampuan, tak cukup harta, tak payah, tidak perlu timbulkan persoalan. Jadi kalau ada lebih, belanja. Dan orang munafik ni juga, kalau kita baca dalam surah Taubah, kalau orang munafik ni, kalau orang beriman, wak mari sikit je harta. Dah, kalau wak mari satu pundi buah tambah nak sedekah fi sabilillah dalam peperangan Tabuk. Orang munafik kata setara kamu bawa ni Allah Taala tak perlu. Dia kata Allah Ta'ala tidak perlu kepada infak kamu banyak ni. Buat apa? Lekat celah gigi kalau kita kata. Tak perlu. Sikit. Lepas tu, kalau orang tua mari banyak pula, dia kata riak. Tu sikap orang munafik terhadap orang mukmin yang infak. Jadi soalan-soalan tu dia ada latar belakang seperti ini. Mempersoalkan hukum infak. Jadi Allah SWT kata qulil afwa, hak mana lebih, hak mana kamu boleh bagi dengan kerelaan hati kamu, bagi. Tak secara kepada orang-orang munafik yang menghasut kamu tu. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu ayat-ayat, mana dengan tidak ada kesamaran lagi. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Maknanya Allah Ta'ala nak kita mikir ni, mana timbang molek. Nak pahala yang besar ke ataupun tidak, nak terjerumus dalam mudarat yang besar ke, bila terlibat dengan arak, bila terlibat dengan judi, ataupun kamu nak keuntungan sementara. Kamu timbang, kamu fikir sendiri. Fid dunya wal akhirah, yang mana manfaat dia, manfaat ni dia ada dunia, ada akhirat. Akibat buruk ni ada akibat buruk di dunia dan akhirat. Maknanya kamu kena lihat satu benda ni, dia tidak terhenti di dunia sahaja, dia akan berkait dengan urusan akhirat. Sebab kehidupan kita ni ada kehidupan selepas daripada mati. Maknanya orang beriman ni diminta oleh Allah Ta'ala supaya berfikir jangka masa terdekat, jangka masa akan datang. Kalau hak terdekat kat dunia, kalau hak lambat lagi akhirat. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau itu tentang anak-anak yatim. Jadi anak yatim ni nak buat macam mana? Jadi anak yatim ni benda yang sentiasa ada dalam masyarakat. Terutamanya masyarakat yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, bila perang adalah hak mati syahid. Jadi anak-anak dia tu terbiak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair, memperbaiki keadaan mereka tu itu lebih baik. Jadi kalau kita kata soalan ni mari daripada orang-orang yang lemah iman, yang telah diarah, yang telah diprovokasi, orang-orang munafik provokasi supaya tanya kepada Nabi ni, dah mereka kata pergi tak ada faedah.
Dah. Kena habis pitih. Dah. Lepas tu, kalau pergi mati, tidakkah budak-budak ni jadi yatim? Mari macam-macam soalan. Jadi Allah Ta'ala kata, Qul islahun lahum khair. Katakanlah, membaiki keadaan mereka tu lebih baik. Maknanya, bila berlaku peperangan dan ada anak yatim, kamu kena jaga kemaslahatan mereka tu. Ambil mereka. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka, mereka tu saudara kamu. Pada bukan orang lain. Kamu ambil tu, maknanya kamu anggap macam anak saudara juga. Maknanya, walaupun dia tidak anak kamu, kalau kamu ambil pegang, macam anak kamu juga. Anak sahabat kamu. Dan mukhalafah ni banyaklah. Kalau mengikut riwayat agak, bila sahabat ni jaga anak-anak yatim, dah dia campur makanan tu. Makanan. Jadi kadang-kadang kena asing tu. Ni makanan ni anak yatim ni hak dia. Jadi dia takut campur tu kadang-kadang menyebabkan payah. Berat kepada sahabat ni untuk mengasingkan. Sebab apa? Sebab takut tu. Ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak adil, cara zalim. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu bercampur dengan mereka, duduk sekali, makan sekali, dia macam saudara-saudara kamu juga. Ada juga yang berpendapat mukhalatah ni iaitu musaharah, munakahah. Maksudnya kalau kamu berkahwin dengan mereka, maka dia saudara kamu. Mana kamu jadi anak beranak. Mana kalau kamu bergaul dengan mereka dengan cara mereka tu kamu kahwin ni, tak apa. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang melakukan kerosakan daripada orang yang melakukan kebaikan. Mana niat kamu tu, kalau kamu ambil anak yatim sebagai isteri, kamu jaga dia dengan ikhlas hati, tidak kata ambil kesempatan, Allah Ta'ala tahu niat kamu yang ikhlas tadi untuk islah mereka, untuk tolong mereka. Kalau kita ambil pego dah, kalau lelaki yang kata ambil buat pego dia dah. Jadi kita jagalah harta dia tu, amanah. Hak mati tu ayah dia tu sahabat kita tolong jaga. Ataupun hak mati tu abang kita, ni anak saudara kita pego sekali. Jadi Allah Ta'ala tahu di antara kamu ni hak mana nak ambil kesempatan, maknanya nak makan harta tu. Kalau perempuan nak nikah dengan mahar yang murah, ataupun tak bayar mahar. Sebab apa? Dia kata anak yatim ni kita pego. Jadi bila kita pego, dia besar, kita nak nikah dengan dia, tak payahlah ambil mahar, bayar mahar pada dia, sebab kita pego dia. Kita pego dia tu macam kita pego adik-adik kita. Jadi takkanlah kita kena bayar mahar. Jadi Allah Ta'ala tahu hak mana niat betul, hak niat tak betul. Daripada ayat ni lah dia tumbik kaedah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan kerja buat kamu tu dia ambil kira melalui niat, sebab Allah Ta'ala tahu niat kita. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia akan membiarkan kamu ni dalam keadaan kesusahan. Maknanya kalau dia tidak mensyariatkan kamu boleh jaga harta anak yatim, boleh makan sekali campur. Jadi kepada waliul yatim ni, orang jaga anak yatim, dia ada bahagian dia, boleh juga nak makan. Nak makan harta anak yatim tu, itu ada dalam awal surah An-Nisa. Boleh. Boleh dengan makan dengan cara yang ma'ruf lah. Bukan niat nak perhabis harta mereka. Bukan kata hari-hari kata gigi. Tak, kata gigi ambil. Sebab apa? Sebab ni harta anak ni. Dia duduk dengan kita boleh makan. Kita ambil belanja nafkah. Jadi secara ma'ruf tu, mana cara orang boleh terima lah. Ataupun cara kita hak biasa. Tak, kalau kita makan ayam seminggu 2 kali, tak. Ikan selayar hak keratnya, jadi seperti tu jugalah. Tidak kata semata kalau kita pegang anak yatim ni boleh makan harta anak dia, kita guna atas nama dia, guna atas nama pitih dia. Tak patut lagu tu. Jadi antara kita nak jaga
nak jaga harta anak yatim, dan antara kita nak selamatkan diri kita daripada makan harta mereka tu dengan cara yang tidak adil, nak jaga tu agak payah. Jadi Allah SWT membenarkan seseorang itu makan harta anak yatim tetapi dengan cara yang ma'ruf. Innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dan dia maha bijaksana, mana dalam menetapkan hukum-hukum ni. Jadi ini sebagai amaran lah kepada orang yang mempunyai niat-niat yang tidak baik dalam menguruskan harta anak yatim. Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala boleh hukum, ambil tindakan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita hukum-hukum lagu ni boleh berkahwin dengan anak yatim. Tapi dengan mas kahwin yang standard jugalah. Bukan kata ambil kesempatan. Jadi berkenaan dengan nikah dengan anak yatim ni, dia ada dalam surah An-Nisa ni. Surah An-Nisa boleh tengok ayat 127. An-Nisa 127. Jadi Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum lagu ni. Wala tamkihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang musyrik sehinggalah mereka itu beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba yang beriman itu lebih baik lagi kepada kamu untuk kamu kahwini daripada orang musyrikah. Walaupun orang musyrikah tu mempersonakan kamu lebih tertarik kepada mereka. Jadi oleh kerana cerita pasal anak yatim ni, anak yatim tu boleh dikahwini, begitu juga nak jadikan seorang musyrik ni sebagai isteri, maka Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang beriman supaya hanya berkahwin dengan orang beriman saja. Jadi perbincangan tentang perkahwinan, tentang anak yatim ni dia berlanjutan kepada perbincangan tentang perkahwinan. Sebab anak yatim tu ada hak boleh dikahwini. Dan ada juga anak yatim tu yang tidak beriman. Jadi selagi mereka tu tidak beriman maka tidak boleh berkahwin. Begitu juga wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan jangan kamu kahwinkan. Mana kamu sebagai wali, jangan kamu ambil orang yang tidak beriman tu mengahwini orang-orang di bawah jagaan kamu, anak kamu ke, adik kamu ke yang tidak ada wali, kamu yang menjadi wali pada mereka, jangan. Kalau kata anak yatim hak dia pegang, dia sebagai wali lah, maka janganlah dia benarkan anak dia, anak yatim hak dia pegang ni berkahwin dengan musyrik. Walaupun orang musyrik itu mengkagumkan kamu, dengan sebab harta dia ke, Allah Ta'ala kata wala abdu mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, walaupun mereka itu menyebabkan kamu kagum. Sebab apa? Illah, larangan ni, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu akan mengajak kepada neraka. Maknanya kamu ni bila jadikan wanita ni, jadikan wanita yang tidak Islam ni, musyrik ni sebagai isteri, sebenarnya mereka tu mengajak kamu kepada neraka. Maknanya manusia ni dia akan terpengaruh dengan pasangan dia. Perempuan dia akan terpengaruh dengan suami dia. Perempuan mukminah dia boleh terpengaruh dengan suaminya yang musyrik. Lelaki yang mukmin dia boleh jadi terpengaruh dengan isterinya yang kafir. Sebab apa? Sebab bila berkahwin mukhalatah, dia campur bahu. Kita baca ayat maring. Dan bila jadi suami isteri ni tak pakai ya lah. Memang kalau nasi khabu kat paluk molek, pengaruh tu kuat. Pengaruh tu kuat, boleh bubuh. Kalau bini kecek gua tu jadi lembek tekak lalu.
Mana lagu tu manusia. Jadi kalau dia tu mukmin, terutamanya hak lemah himbang, nikah dengan musyrikah. Hak musyrik, tak boleh jadi dia akan kata kalau gitu kita cerai kan sebab abad tak si balik pada agama kita. Kalau hak lemah himbang, dia akan turutlah. Begitu juga hak perempuan tu. Kalau suaminya yang kafir, tak paksa dia jadi kafir. Jadi dia terpaksa tunduk. Lemah tu dia tidak ada kekuatan nak lawan. Maka sebab itulah daripada awal lagi Allah SWT tidak benarkan kahwin lintas agama ni. Kalau lintas bangsa biasalah. Tak, lintas negeri. Tapi kalau perkahwinan lintas agama memang tidak boleh. Sebab ada jaga akidah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah SWT menyeru, mengajak, mana Allah Taala nak supaya kamu berkahwin dengan sama agama ni supaya kamu dapat jaga iman kamu, amal kamu. Bila jaga iman dan amal, insya-Allah akan masuk dalam syurga. Dia akan mendapat keampunan Allah Taala. Kalau ada salah silap tu, Allah Taala boleh ampunkan. Tetapi bila ada syirik, Allah Taala tidak maafkan. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan dia menjelaskan kepada manusia itu ayat-ayatnya, mudah-mudahan mereka tu beringat, berwaspada semua. Ambil sebagai peringatan, ambil sebagai pelajaran. Kemudian hukum lagi dijelaskan kepada kita, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini soalan yang ke-6. Mereka bertanya. Jadi dua sudutlah. Kalau kita tidak mengambil kira rabak pertalian dengan ayat, kita boleh kata perbincangan ni akan berlanjut lagi berkenaan dengan perkahwin. Oleh kerana berkahwin tu dah sesalah. Kamu nikah dengan sama-sama iman, sama-sama beragama, muslim sama muslim. Cuma bila dah nikah sekali ni dah yang mana perempuan tu dia mengalami haid, maka adalah peraturan-peraturan dia tu. Bukan kerana perempuan ni dia bukan semua dalam keadaan suci. Dia ada mari bulan dia tu sebagai satu fitrah dia, fungsi biologi dia tu sebagai seorang wanita yang menjadi ibu ni. Kalau kita kata soalan ni mari ada pertalian dengan soalan sebelum daripada ni, maknanya ada latar belakang. Orang-orang tertentu mari tanya kepada sahabat orang lemah iman ni, orang mukmin yang lemah iman ni, tolong tanya Nabi berkenaan perempuan haid lagu mana. Dah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dia memang tak tekan bayar nah dengan isteri dia bila mari haid. Memang asyik tu. Tak makan sekali, tak tidur sekali. Dah. Orang-orang Nasrani dia tak jaga. Dia tak kira serupa ya, lampu hijau ke, lampu merah, lampu kuning ke, dia pergi. Dia tak pandai nak berhenti. Dia kira traffic light ni serupa je lampu. Jadi Allah Taala nak umat muslimah ni, umat wasata sederhana. Tidak terlajuk. Tidak kata terlampau sangat mubalaghah dalam menjauhi perempuan yang haid ni. Allah Taala kata kul huwa adza. Jadi mahid ni dia ada dua. Haid tu sendiri ataupun tempat yang ada darah haid tu. Dia panggil isim makan satu lagi sebagai masdar. Haid tu sendiri maknanya perkumpulan darah. Darah tu berkumpul. Jadi kalau kita belajar sains dah perubatan ni, bila telur tu tidak disenyawa dah. Jadi dia di rahim tu dia akan jadi terhakislah, keluar darah. Keluar darah. Jadi darah tu sendiri ataupun merujuk kepada darah tu sendiri haid, ataupun merujuk pada tempat itulah kemaluan tu. Jadi Allah Taala kata kul huwa adza, itu adalah satu gangguan, satu benda yang tidak menyenangkan kamu. Perempuan pun dia tidak rasa selesa, kamu pun sendiri pun tak selesa, terganggu. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhlah wanita itu pada mahid.
Pada mahid itu mana pada persetubuhan lah. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kamu dekati mereka, yakni pada mahid itu tadi sehingga mereka suci. Fa iza tatahharna, bila mana mereka itu bersuci, bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah, bila mana mereka itu bersuci maka datangilah mereka itu mengikut yang Allah Ta'ala perintahkan kamu. Maknanya kamu boleh menggaulinya itu pada tempatnya dengan maksudnya. Jadi kalau kita tengok di sini Allah Ta'ala kata janganlah kamu dekati mereka itu sehingga mereka suci. Suci ni mana suci semula jadi, mana kering darah. Kering darah. Kemudian faiza tatahharna ni maknanya dia tu sendiri mensucikan diri dia, maknanya dia mandi wajib. Dia mandi wajib. Jadi Allah Ta'ala kata jangan dekati. Maknanya jangan setubuhi. Jangan setubuhi sehinggalah dia mandi. Jadi sekadar dia suci, kering darah, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Dia kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Jadi dia ada dalam bahasa Arab surah ni yatuhurna tu daripada tahura, suci. Lafaz biasa. Tatahhar tu dia ada takalluf, mana bersuci, mensucikan diri. Dia ada banyak tu kan, tatahharna. Tatahharna tu dia kita tambah huruf, kita tasdid pada ta tu, pada ha tu. Tatahharna maknanya dia berusaha untuk mensucikan dirinya. Mana tidak sekadar dia kering darah tetapi dia mandi. Jadi bila dia mandi, bolehlah kamu datanginya itu min haitsu, dengan cara yang Allah Ta'ala perintah. Jadi tujuan berkahwin itu untuk tidurlah, dengan tujuan untuk dapat zuriat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Maknanya di antara kita ni, di antara orang yang beriman ni ada telajak. Dia tepuh juga lampu merah tu. Jadi Allah Ta'ala menerima taubat asalkan mereka tu bertaubat. Maksudnya kalau dia telajak menggauli isterinya pada waktu haid, maka hendaklah dia bertaubat, Allah Ta'ala memaafkan. Dan Allah Ta'ala suka hak suci ni. Allah Ta'ala suka hak suci, maknanya dia tu kena mensucikan diri. Maknanya membersihkan diri dengan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih hati, bersih amalan luar zahir. Allah Ta'ala suka pada orang yang mensucikan diri. Jadi tawwab itu Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, yang ini membersihkan diri daripada dosa. Mutatahhir itu orang yang membersihkan diri daripada kotoran. Kotoran luar dia tu. Jadi oleh kerana persetubuhan dengan isteri itu adalah satu perintah daripada Allah Ta'ala, min haitsu amarakumullah, maka Allah SWT menyatakan maksud dia. Nisa'ukum harthul lakum. Ni tujuan sebenar daripada perkahwinan. Isteri-isteri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Tempat nan tempat kita tabur benih, supaya tumbuh pokok-pokok, supaya ada hasil. Fartu harthakum anna syi'tum, maka datangilah isteri-isteri kamu itu mengikut kamu, cara yang kamu sukalah. Mana di sini Allah Ta'ala menyebut harth. Harth maknanya tempat ia akan menghasilkan tanaman-tanaman. Maknanya kalau kita tanam tu tabur benih, tumbuh pokok. Mana tidak bazir. Jadi kalau seorang tu mendatangi isterinya pada waktu haid, dah. Jadi itu bukan waktu boleh kita nak tabur benih. Dah. Kita bazir je. Jadi seolah-olah
kita tabur benih pada ketika hujan lebat, banjir dah. Jadi wakil nak je benih. Jadi kena pada waktu dia. Jadi pada waktu subuh. Waktu subuh. Waktu subuh ni kalau kita nan dia lepas pada banjir lah, mendak-mendak ke apa semua tu. Bolehlah kita nan dia. Akan tumbuh pokok-pokok. Itu satu. Yang kedua, harf ni tepat ia menghasilkan tanaman. Maknanya tidak boleh pada tempat ia tidak menghasilkan tanaman. Itu kut belakang. Fars tu maknanya tempat kotoran. Jadi ayat ni dia pergi belakang. Maknanya walaupun isteri kamu tu isteri kamu dah, tapi kamu kena tahu masa. Tidak boleh dekati pada waktu haid, dan kamu kena tahu tempat. Mana tempat harf ia akan menghasilkan tanaman, menghasilkan anak, dan kamu kena tahu tempat fars, tempat kotor. Tempat kotor ni dia kotor semacam lah. Saluran belakang tu tidak boleh kawasan tu. Wa qaddimu li anfusikum, hendaklah kamu dahulukan untuk diri kamu. Maknanya kamu ni bila berkahwin, memanglah kamu nak menggauli isteri kamu, berseronok dengan dia, tetapi kamu kena fikir wa qaddimu li anfusikum, kena fikir untuk diri kamu akhirat. Kamu hantar sipai untuk kamu di akhirat. Maknanya kalau seorang itu berkahwin, janganlah dia berkahwin itu semata-mata nak memenuhi tuntutan syahwat dia. Dia kena jaga juga. Dia kena jaga juga perintah-perintah Allah SWT hak lain. Semaya tahajud, zikir. Mana jangan dia tak kira lah. Sementara kau boleh nanai ni kak, boleh nyaku kak, gala semacam. Dia kena fikir. Wa qaddimu li anfusikum tu hak esok akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa'lamu annakum mulaquh. Sebab kita kena ingat ni, kena sipai juga masa, tenaga tu untuk apa, amal ibadat. Jangan duk berseronok dengan isteri semata-mata. Jadi wa'lamu annakum mulaku, kamu kena ingat kamu bertemu dengan Allah. Dia sini dia ada satu poin jugalah, memperingatkan kepada kita ni. Ingatlah kamu akan bertemu dengan Allah. Apa Allah Ta'ala kata bertemu dengan Allah ni? Sebab kita ni kalau binding suci kak, sukalah. Boleh temu semula. Seolah-olah boleh temu semula. Jadi kamu kena ingat, hak kamu pasti bertemu semula tu Allah. Hak kamu bertemu semula dengan isteri kamu tu, dia sebagai ladai kamu. Hak tu nombor dua. Kamu kena fikir bertemu dengan Allah Ta'ala. Mula aku pertemuan kamu dengan Allah Ta'ala, hak tu hak lebih utama. Wa basyiril mu'minin, hendaklah beri khabar gembira kepada orang mukmin. Maknanya kalau dia dapat seimbangkan antara dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai isteri, dan bekal persiapan dia di akhirat, besar pahala yang Allah SWT janjikan untuk dia. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Dan janganlah kamu jadikan Allah Ta'ala itu urdah. Urdah ni sebagai benteng yang menyekat kamu ni daripada buat kebaikan kamu, daripada kamu bertakwa dan kamu memperbaiki hubungan dengan manusia. Wallahu sami'un alim. Jadi maknanya bila kamu ada satu benda kamu nak buat, kamu buatlah. Dan janganlah kamu sekat daripada buat benda kebaikan itu dengan kamu bersumpah atas nama Allah Ta'ala.
Kalau kita mengambil kira dengan ayat-ayat sebelum daripada ni, tak. Kalau kita mengambil kira soalan yang ditujukan kepada Nabi itu, mana ada juga di kalangan mereka ni, dia macam tak puas hatilah. Orang-orang yang dipengaruhi oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang hak lemah iman ni, orang munafik ni, dia mempersoalkanlah hukum ni, maknanya tak boleh bersetubuh dengan isteri pada waktu haid. Muka kering darah dah. Dia alah ke ujung tu dia darah kurang dah. Bukan kata ada sombong, tapi dia kira suci dah. Jari-jari tubik, tapi tak ada lagi berbaki. Jadi dia nak juga. Dia nak juga. Jadi dia tak puas hati. Jadi bila dia minta dengan bini kata tak boleh, tak mandi lagi, ada lagi sikit-sikit. Jadi dia naik marah, dia pun bersumpah. Mung aku tak sih tidur 4 bulan. Jadi sebab itulah mari lepas pada ni ayat ilah. Jadi bila dia marah tu dia naik angin, demi Allah aku lepas pada ni tidak akan bersetubuh dengan kamu 4 bulan. Mecok dia. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, bersumpah ni kamu tidak boleh jadikan halangan untuk kamu buat baik. Sebab buat baik ni ruh takwa. Ruh takwa. Tak. Jadi sepatutnya sumpah kamu janganlah menjadi tidak sepatutnya sumpah kamu ni menghalang kamu daripada buat baik. Macam orang tu ada buat silap sikit dengan kita. Kita kata, demi Allah aku tak tolong kamu. Janganlah. Maknanya silap dia sekali dari minta maaf kan. Biarlah. Tak. Kita selama ni hak tolong dia, tolong. Jangan disebabkan ada sikit kesilapan daripada dia tu kita sumpah dengan Allah Taala. Sikit-sikit sumpah. Jadi sumpah Allah Taala ni dengan nama Allah Taala, dengan nama Allah Taala ni tak boleh buat barang sahih. Sikit-sikit sumpah. Jadi Allah Taala nak supaya kamu ni tetap buat kebaikan, tetap bertakwa, tetap menjaga hubungan kamu dengan orang. Terutamanya hubungan dengan suami isteri. Jangan cepat sumpah untuk tidak mesetubuhi isteri disebabkan kesilapan dia. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak mengambil kira sebagai salah sumpah dengan cara lara. Hak lara dalam sumpah kamu. Maknanya kadang-kadang manusia ni oleh kerana dia selalu bersumpah, jadi kadang-kadang sumpah tu jadi barang barang sah. Jadi tubik dengan tanpa niat. Jadi hal ini dipanggil sumpah lara. Sumpah lara bukan mari daripada hati pun. Macam tu Arab lah kita tanya dia. Kami sa'atil an. Pukul berapa lah ni? Wallahi sadisah. Wallahi sama demi Allah. Pukul 6. Padahal pukul 6. Dah dia wallahi demi Allah. Jadi sikit-sikit sumpah. Jadi sumpah tu dikira benda yang tidak diambil kira lah. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada kita ada dua sumpah. Sumpah yang kamu nekat dengan hati, dan satu sumpah yang meniti di bibir kamu dengan tanpa ada niat. Itu dimaafkan. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah Ta'ala kira, maknanya dia akan jadi menyebabkan ada hukum kafarah kalau langgar sumpah ni. Bila mana kamu kasabat, kamu usahakan dengan hati kamu. Mana sumpah-sumpah ni jangan main-main bila sebut nama Allah. Nama Allah ni besar, tak boleh nak sebut satu kalu pasti kodal. Jadi bila mana kamu bersumpah dengan nama Allah mari daripada hati kamu, itu diambil kira. Diambil kira lagu mana? Kamu kena ibrarul qasam. Kamu kena menyempurnakan qasam sumpah tadi. Kalau kamu kata tak boleh makan ayam percik, tak. Puasa ni aku tak boleh makan ayam percik. Tak boleh makan lah. Bila boleh makan? Habis puasa. Habis puasa. Habis bulan puasa. Ataupun dia makan, dia kena bayar kafarah. Kafarah dia memberi makan 10 orang miskin. Itu kena tengok dalam surah Al-Ma'idah. Kafarah dia tu. Jadi Allah Ta'ala mengambil kira, maknanya kamu melanggar sumpah. Kamu melanggar sumpah, maka ada kafarah dia. Kamu kena jaga sumpah. Wallahu ghafurun halim. Allah SWT Maha Pengampun dan dia halim.
Halim ni dia tidak cepat ambil tindakan lah. Maknanya oleh kerana sumpah kamu tu adalah sumpah yang lara, mana dia lepaslah, tidak hukum kamu. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang ilak, bagi orang-orang yang telah bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isterinya, tarabus arba'ati ashhur, dia kena tunggu 4 bulan. Tunggu 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ni dia kaitan dengan ayat 224 tadi. Maknanya kalau seseorang tu bersumpah tidak mahu mencampuri isterinya, dah. Ni tak ada pasal-pasal ni. Dah, bini hak halal tiba-tiba dia sumpah tak setubuhi. Bapa? Dia adalah nak marah, nak menyakiti, nak hukum. Hal ni bertentangan dengan maksud perkahwinan. Yang mana maksud perkahwinan dalam ayat 223. Dah. Jadi bila seseorang tu buat sesuatu yang menyalahi maksud syarak, maka ada hukum. Jadi dia kena tunggu 4 bulan. Fa in fa'u, kalau dia balik, maknanya dia balik semula pada isteri dia dan dia bayar kafarah, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Taala ampunkan. Tetapi kalau dia tu tak saya balik semula, lepas 4 bulan, lepas 4 bulan setubuhi tak say juga, maknanya kira-kira dia gantung isteri dia tu, gantung tanpa tali. Gantung tanpa tali, tak mati dah. Mana bining lagi tapi macam tak bining. Dah, kalau bining boleh buat tidur ni tak say, duduk suku. Ini perbuatan menyeksa isteri, Allah Taala tak kena. Jadi bila dia tak balik juga, maka dia jadi cerai lah. Cerai ni dia jadi campur tangan mahkamah lah. Mahkamah memerintahkan dia, satu mazhab kata mahkamah fasahkan perkahwinan dia ni. Satu pendapat kata jatuh tolak satu bain. Mana jatuh tolak satu bain, maknanya dia boleh nikah balik lepas daripada habis iddah, kena nikah akad semula. Kalau nak bewah-bewah lah. Kena akad lain pula, mahal lain pula. Kalau kata jatuh tolak bain. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Jadi kalau kamu berazam nekat nak menceraikan isteri, Allah Taala mendengar lagi Maha mengetahui. Maknanya kalau kamu nak nikah, nak cerai dengan isteri kamu, cerailah dengan cara yang betul. Jangan cerai dengan cara tak diseksa dia. Sebelum cerai tu sumpah dulu. Tak usah dekati dia selama 4 bulan. Tak boleh nanya dia, gantung tanpa tali. Jadi Allah Ta'ala kata kalau kamu nak cerai dengan dia, cerailah dengan cara yang betul. Jadi wa in azamut talaq, kalau kamu berazam nak talak, Allah Ta'ala mendengar dan dia Maha mengetahui. Maknanya dia tahu tu. Maknanya kamu tak boleh dah. Masing-masing ada balah, tak boleh terima dah. Maknanya perkahwinan tadi tidak dapat dipertahankan. Jadi bolehlah. Ni satu rahmat juga. Dia macam pintu kecemasan lah. Ya, kita rumah kena ada pintu sah masuk. Tak, perkahwinan. Lepas tu dia ada pintu keselamatan. Pada ada jalan keluar. Masalah bila nikah tu tak lagi dah. Rasa dah ejah lah, sulh kau dah, hakam kau tak lagi dah. Bila tak lagi cerai. Cuma kita boleh tengok di sini wa in azamu, kalau nak sungguh. Maknanya nak sungguh, maknanya setelah timbang. Kalau kita cerai lagu mana? Mana bincang dengan bini dah. Lagu mana kita ni? Tak lagi dah ni, tak sekung dah. Banyak tanya, kita ni lagu mana? Macam tak rasi dah. Kalau kita cerai lagu mana? Dah. Kalau dia kata tak sih, tak apalah, kita janji nak baiki diri. Tak apa. Hal ni masuk Allah Taala di sini kita boleh faham. Kalau kamu nekat, maknanya
keputusan nak bercerai itu adalah keputusan ia setelah daripada timbal tilik molek. Tolak capu kali bagi molek dah. Bagi molek dah. Bukan kata Allah Taala ni suruh cerai. Dak, ada suruh cerai tu, mana suruh cerai dengan cara dia. Orang panggil tolak sunni. Tolak pada waktu dia. Yang ini tidak pada waktu haid dan tidak pada waktu suci yang disetubuhi. Itu tak boleh. Itu panggil tolak bid'ah. Bid'ah dalam tolak. Waktu haid, lepas tubuh tu tak ada mari haid, dia cerai. Tak boleh. Dia kena suci yang tidak disetubuhi. Tu kalau mari arahan supaya cerai. Hak ni cerai ni dia tak ada arahan sini. Cuma kalau berlaku tu dengan cara setelah nikah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah menunggu selama 3 quru, 3 tempoh. Quru ni kalau mengikut mazhab Syafi'i dia kata 3 kali suci. Mengikut mazhab Hanafi 3 kali haid. Dia masing-masing tu ada dalil dia lah. Tapi kita tak nak bincang sini. 3 kali 3 waktu, 3 tempoh. Maknanya tempoh suci ke ataupun tempoh haid. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Maka tidak halal kepada wanita-wanita yang diceraikan tadi nak menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala cipta dalam perut mereka. Maknanya kalau lekat anak dah, dia kena ayak lah. Dia kena beritahu kepada bekas suami dia, kita ni ada ni. Ada. Jadi kalau dia beritahu pada waktu tu boleh jadi boleh rujuk balik. Tak jadi. Bukan kata nikah 5 tahun tak boleh anak. Wasalah. Waktu kata ni balik salah. Tiba-tiba cerai, tahu-tahu ada. Nikah semula lah. Rujuk semula lah. Jadi tak boleh tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sembunyikan, sebab anak tu anak daripada suami. Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, pada kalau dia jaga amanah. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk balik, untuk rujuk. Kalau mereka tu nak islah, nak baik pulih hubungan, nak baik pulih hubungan suami isteri, nak baik pulih semula hubungan tu biasa, tu tua. Jadi banyak perkara ni dalam Islam berkahwin ni, dia bukan setakat suami isteri, dia kait habis, tu biasa. Tu tua. Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka itu ada juga hak dengan cara yang baik. Maknanya seorang perempuan yang diceraikan oleh suami itu, dia ada hak juga. Iaitu apa? Nafkah lah. Mana walaupun berlaku perceraian, isteri yang diceraikan tadi itu, walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf, dia berhak mendapat apa yang biasa dia dapat semasa dia jadi isteri tu. Maknanya dalam tempoh beredah tadi, nak cukup 3 quru tu, dia berhak mendapat nafkah, dia berhak mendapat tempat tinggal. Mana suami tidak boleh usir dia. Sebab apa? Sebab dalam tempoh edah. Tempoh edah ni kalau mengikut syariah kan, tempoh nak mikir balik lah. Tempoh muhasabah. Bila pagi-pagi tak ada binding dah, baju keduk, susah dah. Baru tahu. Kemudian selain daripada isteri tadi tak boleh sembunyikan apa yang Allah SWT ciptakan dalam rahimnya, mana dia kena beritahulah dalam rahim tu satu anak ada lekat, satu lagi kalau haid tu, haid dia mari, dia suci daripada haid, sebab nak wakil ni mana dia kena jujur dalam mengira hari-hari dia haid,
hari-hari dia suci. Berapa dah. Sebab itulah penentuan kepada Abi Edah. Ya, Abi Edah. Mana kalau dia susuk, mana dia nak lari daripada suami dia, sedarlah. Dia kata cukup dah. Padahal tak cukup lagi. Dah. Mari tu lelaki. Dah, hari terakhir. Mari nak minta rujuk. Dia kata habis mari lagi. Tak boleh. Dia kena jujur. Dia kena kira molek. Kira hari-hari dia haid, hari-hari dia suci. Sebab suami berhak untuk rujuk. Walirijali alaihinna darajah. Bagi lelaki, yakni bagi isteri-isteri, atas bagi lelaki-lelaki, maknanya bagi suami-suami, atas isteri-isterinya ada darajat, ada kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan melafazkan tolak. Hak ni tak ada. Walaupun masing-masing bila kahwin tu ada hak atas masing-masing. Masing-masing tu boleh menuntut hak. Suami menuntut hak dia daripada isteri, isteri menuntut hak daripada suami dah. Suami tak payah nafkah, isteri berhak menuntut. Suami tak boleh bagi layanan kepada isteri, pada suami, isteri tak mahu bagi layanan kepada suami. Suami berhak, masing-masing ada. Jadi masing-masing ada hak atas satu sama lain. Tapi lebihnya suami, dia ada kuasa tolak. Dia ada hak untuk melepaskan tolak. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa in azamu. Mana kamu kena azam, kamu kena fikir, kena timbang molek nak melepaskan lafaz tolak tu. Sebab kalau kamu tak guna dengan sebaik-baiknya, mana kamu tak ada lah. Rijal tu sebagai lelaki, dia ada kelebihan. Maknanya kamu jadi orang tak ada kelebihan. Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha berkuasa, mana dia boleh ambil tindakan terhadap kamu, dan dia bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum ni. At-talaqu marratan. Talak tu setakat 2 kali. Kamu kena fikir balik. Fa imsakum bima'rufin au tasrihu bi ihsan. Yani setelah daripada 2 kali talak dah kamu cerai sekali, rujuk dah. Lepas tu bila rujuk masalah cerai pula, rujuk. Jadi bila 2 kali dah cerai, kamu masih lagi suami isteri dah, ada peluang lagi nak rujuk, kena timbang molek, kena fikir molek. Fa imsakun, sama ada kamu nak pegang dia tu sebagai isteri kamu dengan cara yang baik, layanan yang baik, dengan melaksanakan tanggungjawab kamu ke atas dia, au tasrihum bi ihsan. Kalau nak lepas cara molek. Kalau kita ambil dia juru benar pergi rumah dia tu, minta dengan ayah dia, jadi lepas apa? Dengan cara baik, atas molek. Tidak kata panggil gerak atak dak, cara berjuru buat kira molek. Mari molek, ayah kita nak atas mula ni, tak lagi dah. Minta dengan cara molek, atak pun dengan cara molek. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal kepada kamu untuk kamu ambil semula apa yang telah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu tu, syai'a, walaupun sikit. Maknanya mahar hak kamu telah belanja nak berkahwin dengan dia tu, kamu tak boleh minta atas balik semula, tak boleh. Belanja hangus lah kira-kira, tak boleh nak minta balik. Sebab apa? Sebab kita telah berseronok dengan dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan bayaran, itu adalah satu kehormatan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita macam kita bagi hutang pada dia, memanglah kita boleh tutup balik. Hal ni tidak. Mahar tu satu pemberian yang Allah Ta'ala telah tetapkan supaya diberikan kepada isteri, kehormatan dia tu. Mana bukan kita bukan kata arat saja, tapi beri dengan satu jumlah duit, bagi satu penghormatan, sebagai komitmen kita bahawa kita nak jaga dia. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Melainkan jika mereka berdua tu bimbang tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Ni dia panggil kes tebuh tolak. Ni lain pula ni. Lain kalaulah kamu tak secerai, bini tu nak cerai, dia panggil khulu. Khulu.
Maknanya kamu ni seboleh-bolehnya tak boleh lepas, tapi bini tu nak juga. Dan kita pun tak mampu. Nak jaga dia, dia pun tak lagi dah. Tak ada dah. Tak boleh dah kita. Jadi bila begitu Allah Taala benarkan untuk kita ni ambil apa? Tebus tolak daripada mereka. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Sekiranya kamu bimbang tidak dapat menegakkan hudud Allah di sini dengan makna tolak ni, hukum hakam dalam bab tolak, maka tidak menjadi kesalahan kepada mereka berdua pada apa yang isteri tadi bayar tebusan kepada suami. Maknanya pada ketika tu tak apa. Kalau kata suami tu kata boleh awak nak cerai tapi saya nak 10,000. 10,000 atas balik. Atas. Sebab ia nak bercerai isteri, suami tak sah. Dah. Kalau dia tak sah cerai juga, balas sama, terbang semacam. Terbang semacam pinggir makuk tu. Jadi suami tak sah, tapi dia dalam keadaan dia tak sah pun dia terpaksa berhadapan dengan perbalan. Malu kau orang tepi rumah, malu kau tua dah, malu kau ayah mak pak ni. Jadi dia pun lepaslah dengan cara yang baik, tapi dia telah menetapkan syarat kena bayar tebusan. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah hudud Allah. Mana Allah Taala tetapkan sepadan, jangan kamu cerobohi. Maknanya apa? Dalam bab khuluk ni, mana seorang itu tidak boleh berlebih-lebihan. Dah. Dia tu maknanya kalau dia nak juga khuluk daripada isteri dia tu pun dengan ada syarat. Kalau dia boleh jaga lagi hubungnya, dia kena jaga. Dia sebagai lelaki kena pandai mayangilah. Tapi janganlah dia buat alasan dah supaya dia dapat harta daripada bini dia. Supaya bini dia tu tebuh talak. Tu Allah Taala murka. Hal ini dia kena jujur lah. Fa in talaqaha tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang melanggari batasan Allah Taala tadi, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia telah menceraikannya ni setelah daripada dua tadi. At-talaqu marratan. Awal ayat 229 tu, cerai tu dua. Dah, kemudian pilihan nak jaga lagi ke ataupun nak lepas. Jadi kalau fa in talaqaha, kalau dia telah ceraikan, yakni pada kali yang ketiga, maka tidak halal dia untuk rujuk sehinggalah hatta tankiha, bekah bini dia ni tankiha zaujan ghairah, berkahwin dengan lelaki lain. Dah. Jadi berkahwin di sini, berkahwin dengan dukhul sekali, ada persetubuhan. Tak boleh sekadar Cina buta jadi pak sanggup. Ni besar. Jangan jamuh dia. Tak boleh, dia kena lengkap persetubuhan. Kena berlaku persetubuhan. Lepas tu fa in talaqaha ni manakala suami yang kedua tadi dah telah bersetubuh, dia cerai pula, yang ni lepas habis hadah, fala junah alaihima an yataraja'a. Tidak menjadi halanganlah kepada mereka berdua, yang ni suami yang pertama nak balik semula kepada janda dia tu. An yataraja'a in zanna, bila mana dia yakin an yuqima hududallah, mereka dapat jaga hukum-hukum Allah Taala berkenaan dengan rumah tangga. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Demikianlah sepada Allah Taala yang Allah Taala jelaskan. Maknanya nampak dah garisan tu, hak mana boleh, hak mana tak boleh, liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Maknanya ini Allah SWT menyebut kepada kita hukum talak. Dan hukum talak dalam surah ni panjang, tak habis lagi. Jadi kita berhenti setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.